Satu tanda aras betapa kita dalam hidup ini ada tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tanda aras dalam bahasa dunia sekarang, KPI ya, Key Performance Indicator kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah bila nak melihat hambanya, apa indikator Allah kepada kita, Allah mudah. Allah letakkan prasyarat untuk melihat hambanya baik ataupun jahat, buruk ataupun tidak. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu KPI Tuhan. Kamu syukur, aku tambahkan lagi rezeki, keberkatan, keselamatan, keamanan, keimanan. Kalau kamu kufur, tunggulah masanya, aku balon kamu sehabis-habisnya, azab kamu semau-mahunya. Itu KPI Tuhan. Maka percayalah, bila kita dapat dalam situasi dapat rezeki sebegini rupa di pagi ini, boleh bangun awal pagi, datang berkesuara ke masjid dalam langkah-langkah begitu rupa, ini satu rezeki yang paling besar, yang paling hebat, yang paling utama. Dan mudah-mudahan rezeki ini bukan setakat pagi ini, akan berterusan menjadi saham dan bukti kita di hari pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya muqaddimahkan demikian sebabnya pada pagi ini kita berada pagi 11 Dzulhijjah, pagi di mana Allah jadikan hari-hari 2-3 hari sebagai hari yang penuh keberkatan. Bukan setiap kita yang mencari keberkatan. Sekarang ni umat Islam sedang berkumpul Tan Suci Makkahul Mukarramah dalam suasana tak ada seorang pun melainkan matlamat satu sahaja, datang untuk bersihkan diri, kembali dengan keampunan, datang dengan istighfar taubat, kembali dengan keselamatan. Itu yang berlaku. Yang sedang berkumpul tanah suci sekarang lebih kurang dalam 2,4 juta mengikut angka yang baru dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi semalam. Lebih kurang 2,4 juta berkumpul, 1,8 juta umat Islam seluruh dunia, 600,000 rakyat sendiri beribadat daripada hari Arafah sampai hari ini, sampai besok dan lusa. Mereka berkumpul seramai 2,4 juta seluruh dunia, sehingga apa yang mereka lakukan itu tujuannya sama sahaja. Yang Arab, bukan Arab, yang putih, yang hitam kulit, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, tak ada pangkat, orang kampung, orang bandar, semuanya dengan matlamat lillahi ta'ala, pada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengharapkan mereka dapat haji yang mabrur, haji yang diterima, yang boleh membawa kepada keselamatan, keamanan, kebahagiaan dan sebagainya. Kita doakanlah semoga dengan apa yang mereka lakukan itu sempurna ibadat mereka, kembali ke mereka dengan warna yang baru, putih bersih. Kalau dulu berdosa, pulang hati yang suci. Kalau dulu penuh dengan maksiat, kejahatan, berkarat dengan segala-galanya, pulang mereka dalam keadaan dada mereka dibersihkan daripada Allah sebarang dosa dan kemaksiatan. Dan termasuk dalam golongan Nabi sebut, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummah. Siapa yang buat haji dalam keadaan tidak bercakap benda yang keji, buat maksiat dan sebagainya, mereka akan pulang ke bumi tanah air mereka dalam keadaan seolah-olah baru lahir kembali, sebagai anak yang baru lahir semula, bersih, putih, tak dosa lagi dah. Itulah pengalaman yang bagi orang yang telah buat haji, pengalaman orang dah buat haji sebelum ini, dan pengalaman mereka sedang tanah suci Makkahul Mukarramah. Jadi saya nak sebut ini proses ya, cuma tinggal lagi sama ada orang tu nak berterusan maksiat, itu cerita dia lah. Bagi Allah, Allah berjanji, bila kamu dah buat ibadah haji, dah buat ibadat betul-betul, aku berjanji ke Tuhan, aku akan terima amal kamu dan terampun dosa kamu. Semua dosa terampun.
di padang Arafah dan menangis meratap, aku ampunkan. Allah tak akan tolak rintihan padang Arafah. Cuma yang berbaki bagaimana kita seterusnya, itu adalah kita, bukan ketentuan Allah tapi ketentuan kita. Jadi ada di kalangan manusia, ya, betul-betul dia minta ampun pada Allah pada masanya, tetapi selepas balik dan selepas selesai haji, dia mula kembali dengan dosa maksiat, mula lalai, mula lupa, mula buat kejahatan, mula kembali. Ini bukan ketentuan Allah, ketentuan dia. Dia cari pasal dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah istiqamah itu penting. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dirahmati sekalian, mengambil senario tersebutlah. Dan kepada kita pula yang tak ke Mekah ni, alhamdulillah, kita pun tak kurang juga kelebihan yang menanti kita. Kita bermula dengan puasa hari Sabtu yang lepas, sunat Arafah, siyam yaumi Arafah. Sebab Nabi bersabda, siyam yaumi Arafah ahtazibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madhiyata wa ma qablaha. Nabi berjanji kepada kita yang berpuasa sunat hari Arafah, hari Sabtu lepaslah, Allah sedia mengampunkan dosa kita tahun yang lalu dan akan datang 2 tahun. Jadi kita pun dapat rezeki yang sama, dengan keampunan Tuhan beri, rahmat Tuhan beri, doa Allah kabulkan. Tambah pula dengan kita buat kerja ibadah korban, ia mengambil bahagian korban sebagai contoh, sebahagian, 2 bahagian seekor lembu, kambing contohnya. Bertambah lagi kelebihan itu, sama sekali Allah tidak mengecewakannya. Yang tak buat ibadah korban pun dapat rezeki juga dengan istighfarnya, tasbih. Macam tadi Al-Fadhil Tuan Imam kita mengapalai, ya, tasbih di pagi hari tasyrik yang ke-11 ini dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah wallahu Akbar. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah, bagi Allah segala kepujian. Allahu Akbar kabira, Allah besar lagi maha besar. Walhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wasubhanallahi bukratan wa asila, segala puji bagi Allah waktu pagi, waktu petang, malam, siang. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, dan kami tak sembah melainkan Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ikhlas kami dalam beragama, dan walaupun dibenci oleh orang kafir. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, benar janjinya, bertolong hambanya, mengukuhkan tenteranya, dan tentera yang telah bersatu untuk menentang Islam dihancurkan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah kita ucap. Ini ucapan tasbih kita. Ucapan ini sebenarnya suatu pengakuan kita kepada Tuhan, yang kita yakin, kita percaya, kita tunduk, kita kasih, kita sayang, kita cinta, dan kita meletakkan hidup ini semata-mata kerana Allah. Kalau ada kesilapan, kita mohon keampunan. Ada kesilapan, kita mohon ampun. Ada kesalahan, kita beristighfar. Ada dosa, kita mohon Allah ampunkan. Ada benda yang tak elok, kita Allah perbetulkan. Ini semua antara rintihan-rintihan yang kita mohon kepada Allah demi untuk menjadikan kita hidup dalam rahmatnya, bukan dalam kebenciannya, dalam jagaannya, bukan dalam kemurkaannya, dalam bimbingannya, bukan dalam keadaan Allah biarkan kita hilang segala-galanya. Kita nak begitu, Allah pelihara kita dan seumpamanya. Baik, saya muqaddimahkan demikian sebab saya nak pergi satu hadis Nabi pada pagi ini. Saya nak baca satu hadis Nabi sallam yang sekiranya berkait benar
dengan kehidupan seharian kita, supaya kita tak cuai, tak lalai, dan kita tidak berada dalam keadaan hilang punca dalam hidup ini. Yang kita takut, tuan-tuan, kita hilang punca. Kita hilang punca dalam hidup. Kita hilang punca sehingga tak berpegang punca yang sebenarnya. Itu kita paling takut. Hadis datang daripada Al-Imam At-Tirmizi. Hadis datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmizi. Saya kira hadis ini bukanlah hadis yang baru kita dengar, ya. Ramai kalau kita dah dengar hadis ini, dan mungkin acap kali dengar. Saya nak ulang balik hadis ini untuk mengambil iktibar yang penting. Apa hadisnya? Berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran mansiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjala فشر غائب ينتظر أو ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, bersegeralah kamu, badiru bil a'mali, bersegera dengan amal. Ni cara Nabi, tuan-tuan. Dia nak didik hamba Allah dan kita sebagai umat baginda. Nabi ajar kita supaya al-mubadaratu ilal amal, maknanya bersegera kepada amalan dan beramal. Ini pun satu di antara cara utama Nabi ketika nak menarik perhatian kita. Sehingga kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi dalam bicara tentang hadis ini, ada ditafsirkan sikit. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, dia kata apa? Dia kata al-mubadarah dengan makna bersegera ini dua makna. Al-mubadarah makna bersegera. Yang pertama dengan makna jangan mengambil sikap cuai dan lalai. Peluang ada, jangan cuai dan lalai. Ini mana al-mubadarah. Bahasa Arab namanya badar, al-mubadarah mana bersegera, laju. Jangan ambil sikap cuai lalai, tapi bersegera. Ia kata Imam Nawawi rahmatullah, jangan cuai dan lalai. Maknanya apa yang saya nampak ialah dalam agama ni, bila kita berpeluang buat satu yang baik, jangan abaikan. Apa sahaja benda agama ni, kalau kita berpeluang buat benda tu berpahala, jangan tangguh. Sebab menangguh satu amalan dalam agama tak ada jaminan kita boleh buat kemudian. Macam sekarang ni kita berada hari Tasyrik, iaitu hari kita buat ibadat korban. Mungkin ada kalangan kita yang kata, apalah, tahun ni aku tak ambil bahagian pun, tahun depan duit bukan tak ada 750, katalah bagian, katalah ada, dia ada, tapi sikapnya tak apalah, tahun ni tak buat lagi lah, tahun depan insyaAllah. Yang tahun depan tu ada jaminan ke tidak? Tahun depan jaminan, siapa bagi jaminan ya awak hidup lagi tahun depan? Contohlah ni, sebab kita berkait dengan kita musim ibadat korban ni lah. Yang awak kata tahun depan tu, siapa bagi jaminan awak akan hidup lagi, sempat untuk korban binatang ternakan? Nothing, tak ada apa, tuan-tuan, kosong. Jadi saya ambil contoh sebab ini sesuai dengan suasana kita, termasuk yang lain lah. Tak apalah, tak sembahyang subuh Jumaat pagi ni pun besok ada lagi, contoh. Tak apalah, ketak ke masjid, letih nak tidur, besok datanglah. Yang besok tu siapa bagi jaminan ada lagi? Kokot tengah hari nanti touch and go, ya tuan-tuan. Maka dalam Islam, kata Imam Nawawi, jangan cuai abai.
segera. Cara Nabi beri peringatan. Itu maksud pertama. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, al-mubarah dengan usaha gigih. Kita ni, kata Imam Nawawi, kena ada usaha dan gigih. Kalau tak ada usaha gigih dalam cari kebaikan, pahala, redha Allah, takkan capai kita. Sebab kebaikan tak datang secara begitu. Bukan jadi menganga, datang ilmu, nganga datang agama, nganga faham agama, nganga saya tak ada. Usahakanlah. Arti di sini kata Nawawi, al-mubadarah, mana kita usaha dan gigih cari sesuatu. Ilmu tak datang kalau tak cari, pahala tak datang kalau tak cari, kefahaman tak akan datang kalau tak usaha. Kalaulah ilmu datang dengan cara duduk saja-saja, duduk kat rumah relax, tiba-tiba boleh ingat Quran 2 surah, saya pun tak, tuan-tuan. Duduk kat rumah relax, termenung, aku nak ingat Quran ni, tiba-tiba masuk dalam kepala juzuk amma, habis semua sekali ingat, saya pun tak. Tapi tak akan berlaku. Nak Quran kena baca, nak faham agama kena mengaji, nak apa lebih datang buat ibadat. Jadi maknanya kata Imam Nawawi, bersegera usaha gigih. Usaha gigih itu mana al-mubadarah. Jadi kata Nabi, hadis Nabi kata apa? Badiru, bersegeralah kamu dengan amal-amal yang soleh. Tuan-tuan, ini neraca kita sebenarnya. Suatulah, maka dalam hubungan kita dengan agama ni, apapun bentuk yang kita nak cari, ilmu ke, pahala ke, redha rahmat Tuhan, kalau kita tak segera, itulah kita. Di situ setakat itulah kita. Nak kata pertama, ilmu tak bertambah, berubah hati jiwa tidak. Sebab apa? Tak al-mubadarah. Jadi sini kata Nabi, badiru bil a'mal, bersegera dengan amalan-amalan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi bersabda dengan satu makna yang mendalam. Nabi kata apa? Badiru bil a'mali. Segera apa? Segera dengan amalan. Bil a'mal, dengan amalan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab amalanlah yang akan menambahkan pahala, merubah kehidupan, membina kehidupan yang berkat, menambahkan segala kebaikan, dan amalan. Amalan. Sehingga para ulama sebut, bila kita buat amalan dan ibadat ini, bermakna kita telah mula membuka lorong kebaikan dalam kehidupan. Tanpa amalan tak akan terbuka lorong kehidupan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam Quran pun Tuhan sebut, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maknanya, hei manusia, buat amalan. Allah lihat amal kamu, dan orang pun tahu amalku. Nabi pun tahu, wa qul i'malu, kena beramal. Ini satu di antara perkara penting dalam kehidupan kita. Sebab itulah amalan agama ni, tuan-tuan, kita jangan ambil sikap pilih memilih. Amal agama ni, dia tak ada sikap pilih memilih. Rasa nak buat, buat. Atau nak buat, tinggal. Tak ada. Bila semua amalan, tak boleh ada sikap pilih-pilih. Bulu tak boleh. Kena buat lah. Arti semua amalan itu bila Allah perintah, kena buat. Tak boleh ambil sikap, aku rasa yang ni payah sikit, letih ni, malah aku. Yang ni boleh buat. Tak ada. Tiada pilihan. Sebab bila Allah perintah kita kepada satu amalan, kena ingat, Allah perintah satu amalan sesuai dengan kemampuan dan keupayaan kita. Tak ada satu amalan dalam Islam ni benda menyusahkan kita, ada. Kalau kita renung balik, tengok balik dalam hidup ini, ada satu amalan yang menyusahkan kita? Tak ada, tuan-tuan. Fikirlah, cuba cek dalam hidup kita, satu amalan agama Allah suruh perintahku menyusahkan.
Tak ada. Semua amalan sesuai dengan kemampuan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Ini keadilan Tuhan. Allah tak akan suruh satu perintah, satu arahan, satu amalan sesuai dengan kemampuan kita hamba Dia. Tak ada amalan menyusahkan kita. Bab rukun Islam 5 pun jelas, daripada syahadah, semayang, puasa, zakat sampai ke haji. Mana amalan menyusahkan kita? Pergi Mekah tak susahkan kita, walaupun nampak macam susah. Dengar orang cerita di Mekah ni yang payah, tandas pun payah, berebut kadang-kadang. Jangan fikirlah tandas tu, tapi benda amal Allah tersebut dan melalui ibadah haji tak susah. Haji bukan sampai 40 hari, haji 5 hari je. Wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar, habis 5 hari. Apa yang payahnya? Mana kita tengok perintah Allah tak ada susah. Bak sembahyang pun sama, tak ada menyusahkan kita. Allah perintah 5 waktu, bukan 50 waktu. 5 waktu sahaja, siang, malam, pagi, petang. Apa yang payahnya? Jadi dalam Islam, semua perintah Allah semuanya amalan yang mudah sesuai dengan kapasiti kita manusia. Allah tak bebankan satu benda yang menyusahkan kita, beban kita. Dia percaya tuan-tuan, ini hakikat. Sebab itulah kita jangan bersifat hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Hipokrit macam mana? Rasa nak buat, kita buat. Rasa malas, tinggal. Tak betul. Tak betul tuan-tuan. Itu bukan akhlak sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu bentuk amalannya. Saya nak pergi hadis tersebut supaya sebab selesaikan dalam masa terbatas ini. Kata Nabi, segera kepada beramal. Dalam keadaan, kata Nabi SAW, sebedatangnya 7 keadaan. Ya, tengok cara Nabi ajar kita tuan, kita kena segera beramal. Sebab apa? Jangan sampai kepada kita 7 keadaan yang melumpuhkan kita, melemahkan kita, mengecewakan kita. Dia manusia ni kadang-kadang dia rasa kecewa sebab bila dia uji Allah dengan ujian yang pelbagai. Aku dulu kalau mengaji, dia boleh cakap dah. Dia bercakap bila? Masa umur dah 65, 75. Aku dulu kalau mengaji Quran taklah teruk macam sekarang, boleh baca dengan laju. Aku dulu ku jaga ibadat taklah teruk macam sekarang, ni nak sembahyang pun payah. Aku dulu kalau jaga kesihatan tak sakit. Contoh, kita kadang menyesal. Sebab tu orang Melayu kata dalam pepatah pun, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna lagi. Nabi pun ingat pada kita macam tu sebenarnya. Bersegera dengan amal. Sebab apa? Sebab jangan kamu sampai tiba 7 benda ya kamu akan kecewa. Ini kita harapi tuan-tuan, kita harapi benda macam ni. Tak sekarang, akan datang. Apa di antaranya? Saya nak beri tafsiran yang ringkas sajalah. Yang pertama, kata Nabi SAW, hal tantaziruna illa faqran mansiyan. Kamu nak tunggu tak sampai satu masa tibanya saat kefakiran yang melalaikan kamu? Maknanya apa tuan-tuan? Kita nak ke satu hari akan datang, dahlah kita dalam keadaan iman tak cukup di dada, ilmu tak banyak. Ketika itu kita mula menjadi orang miskin. Miskin apa? Bukan tak harta, miskin segala-galanya. Hati miskin, harta memang tak ada. Satu hari akan datang, kita tak nak tuan-tuan, sampai satu masa dalam hidup kita ni miskin yang dilupakan. Orang pun tak kisah dengan kita. Miskin harta, nak menyumbang tak boleh. Miskin hati, nak buat ibadah pun tak boleh. Akhir kita keseorangan. Ini berlaku kadang-kadang dalam kehidupan kita, sehingga satu tahap hidup kita orang tak peduli lagi dah kepada kita. Dengan orang kita tak kenal, tak rapat, orang tak kisah. Dengan Allah pun Allah tak peduli. Fakir. Fakir bukan harta saja, fakir hati sekali. Jiwa mati. Kita tak nak sampai tahap tuan-tuan. Jangan, Tuhan Nabi kata jangan sampai tahap tu kamu.
Miskin harta satu hal, miskin amal pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini boleh berlaku kepada kita satu masa dalam hidup ini. Fakir, miskin, harta tak ke mana, hati kita pun dalam keadaan tak ada cahaya, iman ilmu pun tak ada dalam hati. Akhirnya kita keadaan kemiskinan, sungguh-sungguh miskin. Jangan tuan-tuan kata berlaku tak? Boleh berlaku. Bila Allah uji kita dengan kemiskinan, Allah beri, tuan-tuan. Mungkin satu tahap miskin dengan apa? Miskin dengan harta. Masa kita ada duit ringgit, kita kedekut dan bakhil nak menyumbang, berkira nak menyumbang dalam agama, berkira. Bila sampai satu tahap, Allah miskinkan kita. Rupanya kekayaan kita Allah tarik sikit hingga la syai', tak ada apa yang kita miliki. Masa tu nak makan orang tolong beri. Yang kita satu masa ada kekuatan harta, bukan tak boleh nyumbang. Allah balasi kita dengan masa itu kita miskin, orang dah lalai, lupakan kita. Siapa kamu? Orang tak peduli, tak kisah. Termasuklah juga bukan setakat kita harta tak ada, kita amal pun tak ada. Dalam keadaan masa muda, masa kita berusia begini, mengaji malas, tak nak mengaji. Bila sampai satu ketika dah usia lanjut, fakir kita bukan tak harta, fakir dalaman. Macam tadilah, aku kalau mengaji dulu tak jadi macam ni dia. Ini Nabi tak berdusta, tuan-tuan. Nabi bercakap dalam nada itulah kebenaran akan berlaku pada kamu bila kamu tak segera pada beramal. Kamu ni kata Nabi SAW, au ghinan mutghiyan atau mutghiyan, ataupun kamu nak tunggu tak satu masa kamu jadi orang yang kaya tetap dalam batas. Nak tunggu masa tu tak? Masa tak kaya, okey, dan masa duit banyak ni tak kira dah, halal haram dosa pahala semua dia kaut. Dah duit masuk begitu rupa, harta masuk begitu rupa, masa tu halal haram kau tak kisah dah. Seronok ni, halal haram dosa pahala kau tak peduli, yang penting masuk. Contohnya lah, masa itu kita jadi orang kaya yang melampau, duit masuk banyak, harta masuk, tetapi batas agama dah tak kira dah. Halal haram tak peduli, yang penting rezeki nampak banyak ni, rezeki dikira rezeki lah untuk dia lah, tapi halal haram tak peduli, tak kisah. Ini kata Nabi berlaku. Kita pada masa miskin kenal surau berjemaah, pagi-pagi dah ada kat masjid, surau malam pun datang. Bila Allah beri nikmat rezeki, surau berjaraklah sikit. Kenapa lama tak surau? Tak dan sehari dua ni banyak urusan. Berjaraklah sikit. Yang setiap hari datang 2 kali dah, satu hari langsung tak muncul muka. Kenapa lama tak nampak? Tak dan sekarang ni banyak kerja, keluar pagi malam tak lagi kadang-kadang. Nampak. Akhirnya dia boleh berjarak dengan kebaikan, ilmu makin berjarak. Sembahyang pun tak dan. Masa miskin tak apalah, tunggu waktu zuhur bila masuk, asar bila masuk, maghrib datang. Dan bila harta dah banyak, Allah mula lupakan. Entah maghrib pukul apa dia tak peduli, entah asar sempat tidak, tak kisah. Ini boleh berlaku, tuan-tuan. Boleh berlaku. Nabi tak berdusta ni. Kata Nabi, nak tunggu macam tu ke sampai ke peringkat kamu jadi kaya yang melampau batas agama, halal haram dosa pahala tak kisah, kamu cuai dalam agama, duit banyak harta baik, tapi kamu tak kisah dengan ilmu, akhir kamu hilang agama, hilang kebaikan dan segala. Ketiga kata Nabi SAW, au maradan mufnidan, atau kamu nak tunggu kamu dalam keadaan kesakitan yang jadi kamu lemah, kesakitan yang kamu akan lemah. Nak tunggu macam tu ke? Dah lutut nak bangun berdiri pun tak boleh, nak melangkah jauh pun tak boleh, kesakitan melampau. Maksudnya keadaan kamu maradan mufnidan, kesakitan yang boleh melemahkan kamu. Ialah pada masa tengah walafiat tak buat ibadat, masa umur dah masuk sekian-sekian baru nak melangkah masjid,
Ni Nabi sebut ni. Nak tunggu masa tu ke kamu? Dah lemah segala-galanya. Kesakitan yang melemahkan kamu. Bukan takat tangan sakit, kaki sakit, otak kepala pun tak apa nak fikir betul dah. Cakap merapu dah contohnya. Kata Nabi, apa kamu nak tunggu sampai kamu diuji Allah dengan penyakit melampau ataupun melemahkan kamu? Tuan-tuan, semua ini berlaku dalam suasana kita seharian. Saya tak kata orang lain, kita sendiri akan berlaku situasi ini. Sebab apa? Sebab di awal usia kita dalam hal ilmu agama tak kisah. Di hujung itulah baru nak buka Quran, baca Quran, nak mengaji, nak baca tajwid, nak betul tajwid, mula nak sembahyang duha, sembahyang tahajud, nak bangun awal. Sedangkan masa tu kaki pun dah lemah, lutut pun dah lenguh, kekuatan dah tak ada, mata pun dah kabur, nak berjalan ke masjid pun tak mampu contohnya. Tuan-tuan, bayangkan, kata Nabi, nak tunggu masa tu ke? Ataupun kata Nabi, mautan mujhizan. Ini teruk sangatlah ni. Ataupun kamu nak tunggu keadaan kamu tiba-tiba kematian datang secara mengejut. Mautan mujizan maknanya kematian mempercepat segala-galanya. Maknanya nak tunggu sampai kematian datang mengejut. Ini kita tak mampu nak hadapi. Tengah-tengah sehat boleh mati, tengah sakit lagi cepat contohnya. Jadi kata Nabi, nak tunggu masa tu ke? Apa nilai kita pada masa itu? Mati mengejut ataupun tak mengejut, mati dalam keadaan sakitnya lama. Berapa lama sakit? Tak lama, 4 tahun setengah contohnya, 10 bulan, 2 tahun. Allahu Akbar. Nak tunggu masa tu ke? Kalau terlantar kita, ini pun saya takut tuan-tuan, bercakap ni takut. Terlantar dalam setahun, 2 tahun, 10 bulan, tahu apa, orang pelihara, tolong basuhkan najis, tolong suap. Allah, nak kata apa lagi? Apa kekuatan yang sakit begitu lama nak beribadat? Tak ada apa dah. Kalau dia masa hidupnya, masa dia sehat ibadat tak ada, Allah uji macam tu, habis. Ataupun di Allah datangkan kematian mengejut, tengah-tengah sehat datang kematian yang mengejut, mujizan. Nabi sebut ni kepada kita, nak tunggu masa tu ke kamu ni manusia? Ataupun kata Nabi SAW, awid dajjal fasyarra ghaibin yuntazar. Ataupun datanglah, anak kamu tunggu satu masa datang Dajjal. Dajjal maksud apa? No, di sana akan datang benda-benda yang menyusahkan kita. Dajjal mana? Hampir nak kiamat. Datang dalam keadaan nak merosakkan kita, menyuruh kepada kejahat. Tunggu masa tu Dajjal datang ke? Baru nak beribadat. Ini pun peringatan. Memang Dajjal tak datanglah saya dulu ni, tapi peringatan Nabi untuk akan datang. Satu ketika yang mungkin zaman anak kita lah kot, zaman cucu kita. Nak tunggu masa tu dia, baru kamu nak beribadat. Nabi kata jangan. Ataupun kata Nabi, awis sa'ata, ataupun datang kiamat, baru kamu nak beribadat. Kiamat ini dengan makna Allah hancurkan bumi sehancur-hancurnya, tak ada apa lagi dah. Kamu tunggu kiamat ke baru nak beribadat? Tidak, kata Nabi. Sebab itulah hadirin tuan-tuan, saya tak cuba untuk detailkan, saya nak ambil nas awal saja. Yang saya nak fokuskan ialah Nabi bersabda, badiru bil a'amali, segera pada beramal. Sebab kita dalam hidup ini, segala apa yang kita boleh sebut kemudian, aku rugi, aku lewat, aku memang rugi besar, aku tak beribadat, itu sebenarnya kekecewaan yang tak ke mana. Itulah kata ulama, nak kecewa sekarang, kecewa kalau kita tak dan nak sembahyang fardu, kena kecewa sekarang. Aku tadi kerana tertidur lewat sembahyang contohnya, aku tadi ada ceramah tak datang, bukan tak nak datang, bukan tak ada masa, tapi malam hari. Patut kita kecewa macam tu. An-nadmu qabla fawatil awan, kata ulama. Kita menyesal belum benda itu habis begitu saja. Itu sifat orang beriman. Dia menyesal sesuatu yang dia rasai, itulah kesilapannya. Aku patut bangun subuh pagi ni, subuh 5.52, patut boleh bangun, tidur semalam pukul 10 lagi, awal tidur. Allahu Akbar, tak datang ke masjid juga pagi ni. Menyesal jam tu, dia menyesal. Sebab apa? Aku dah kerugian. Nampak subuh jemaah tadi aku dah rugi. Patutnya
bila datang ke masjid berjemaah pahala menanti. Sebab Nabi pun sebut, kata Nabi SAW, man salla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang semayang subuh berjemaah dapat pahala seumpama satu malam penuh dia beribadat. Tengok. Jadi kalau kita dah terlepas waktu subuh tadi, kita menyesal sekarang lah. Allah, kenapa aku tadi lewat subuh tadi, kenapa tak bangun? Suatu macam tu. Sebab penyesalan kemudian tak ada makna. Yang kata ulama, penyesalan ini berlaku sebelum daripada kita diuji Allah dengan ujian yang pelbagai, sakit, demam, susah. Bahawa betul, ini Nabi nak kepada kita, badiru bil amali, segera kepada amalan. Satu hari, sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang cukup peka dengan Quran yang turun. Dia tanya Nabi belah pagi, apa ayat yang turun hari ini? Tak ada petang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, anzala ainal Quran, turun Quran dah hari ini? Tak ada belah malam, petang tanya lagi, ya Rasulullah, ayat Quran mana turun hari ini? Sampai berkali tanya Nabi, Quran turun dah hari ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebab dia ni seorang sahabat yang peka sangat dengan ayat Quran turun. Dia datang jumpa Nabi, dia hafal, dia dah ambil ayat Quran. Sebab dia dikenal sebagai sahabat yang Bahrul Quran, lautan Quran dengan dia. Digelar sebagai Bahrul Quran, lautan Quran, dalam dada penuh Quran. Satu hari dia tak tanya Nabi turun ke ayat. Dia tak tanya bukan apa, ialah manusia mungkin terlalai, tapi itulah kenyataannya. Datang sahabat kat dia kata, ya Ibn Mas'ud, Arafta, kamu tahu tak ada ayat turun tengah hari tadi? Dia tak biasa dia tanya Nabi. Hari itu dia tak tanya Nabi. Bila petang sahabat kata dia, kamu tahu tak ada ayat turun kata Nabi? Dia segera datang kepada Nabi. Dia berlari jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, aku lupa ya tanya kamu. Aku lupa tanya kamu apa ayat turun pada hari. Aku tahu dari sahabat yang bagi tahu. Dia menangis depan Nabi. Menangis depan Nabi. Nangis sebab apa? Sebab tak tanya Nabi apa ayat turun tengah hari tadi. Dianggapnya satu kesalahan. Allah, tuan-tuan, menangis kerana dia beranggapan dia cuai. Tak tanya Nabi apa ayat Quran turun, dia menangis depan Nabi. Kita pun nak fikir, tak fikir tuan-tuan. Bukan buat dosa apa, bukan dosa pun, tapi jiwanya terikat dengan Nabi, dengan Quran. Dia tak tanya tadi rasa dia berdosa dengan Allah. Sampai tahap tu dia menangis. Nabi redakan dia. Nabi kata, ya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, kata Nabi, air mata engkau ini dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Man air mata kamu tak percuma ni, Allah rahmati kamu, Allah beri kamu gandaan pahala. Tuan-tuan, tengok cara sahabat Nabi SAW. Kita ada macam tu, terlepas waktu, satu waktu semayang, jumpa Tok Imam saya tadi tak sempat sembahyang Jumaat tadi, lalai. Ada? Tak ada apa, relax, biasalah. Maghrib ada lagi pun tak mari contohnya. Jadi waktu kita dalam hidup tuan-tuan, dianjur agama oleh para ulama supaya menyesal sebelum daripada kita menerima bebanan kemudian. Ini sifat orang beriman. Sebab itulah kata Nabi, badiru bil a'mali, segera pada amalan. Jadi sifat segera beramal tuan-tuan adalah suatu sifat yang mulia, satu akhlak yang terbaik dalam kehidupan beragama kita. Dan bila kita dapat segera kepada amalan, bermakna kita peka, kita jaga, kita hayati, kita amati sesuatu amalan demi untuk kebaikan kita bersama. Ini satu akhlak. Satulah kita bila meninggalkan sesuatu amalan dalam kita lupa, kita kerugian besar. Al-Imam An-Nawawi juga dalam pandangan beliau, termasuk satu kata-kata Imam Nawawi, saya ambil daripada satu bacaan di sini, minta maaf sikit, nak semak sikit. Di samping dia kata, Imam Nawawi kata apa? Ini satu di antara daripada suatu riwayat lah, ya. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, ini pandangan ulama yang cukup cantik, wajar kita fahami dan kita amati perhati, cermati. Apa kata Nabi? Dia kata, dalam bab amal ini, ya,
sesuatu amalan kita buat dalam beragama kerana Allah Azza wa Jalla, dia menambahkan 3 perkara. Amalan kita, bila kita segera menambah 3 perkara. Yang pertama, menambahkan hidayah. Amalan kita bila kita buat, dia menambahkan hidayah. Jadi hidayah tuan-tuan bertambah kerana amalan. Bukan saya minta doa. Bila kita buat tu amalan, itu menambah hidayah kita. Jangan pandang lekeh. Amalan kecil macam mana menambah hidayah dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kata Nawawi. Pertama, amal itu memberi kita 3 kebaikan. Pertama, menambahkan hidayah. Yang kedua, menambahkan pahala. Confirm. Menambahkan pahala dan menambahkan segala kemuliaan. Pahala bertambah. Apa amal kita buat, menambah pahala. Tambah pahala, baik cash. Dan yang ketiga kata Imam Nawawi, di samping menambahkan daya, menambah pahala, menambah keberkatan hidup. Amalan kita ini, kata Nawawi, menambah berkat hidup kita. Maka 3 benda. Amalan kita menambahkan hidayah, menambahkan pahala, menambahkan keberkatan hidup. Kerana amalan, apa amalan kita buat, jangan bimbang. Sebab ini milik Tuhan. Kita tak boleh beri balasan daripada orang, tapi Allah boleh beri. Allah Maha Kaya, apa amal kita buat, Allah boleh beri kepada kita segala. Hidayah bertambah, pahala bertambah, berkat kita dapat. Ini jaminan Allah kepada kita. Tapi ibadat kita dengan amal kita orang belum tentu. Kita buat baik dengan orang sebagai contoh. Kita ambil contoh lah. Tolong orang tu macam-macam tolong harta, tolong wang ringgit, kadang-kadang letih kita tolong dia, habis segala-galanya. Ada jaminan dia boleh tolong kita balik? Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu dia dilupakan diri kita. Kita tolong dia sampai beri duit, pinjam, berhutang dengan dia, beri kat dia, berhutang bukan sikit, kadang-kadang satu hari dia tak pedulikan kita pun, tak kisahkan kita, buat tak reti, tak ada jaminan dia akan beri kita balasan setimpal. Tapi Allah jangan bimbang. Allah bila kita beramal kepada dan kerananya, hidayah dapat, pahala capai, berkat pun akan lebih. Ini kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Maka apa yang saya sebut pada pagi ini ringkas saja, saya tak nak buat benda besar-besar. Saya bincang tentang bagaimana amalan dalam agama kena segerakan. Bila kita dapat buat amalan dengan segera, itulah kekuatan kita. Dan hal yang kedua, yang penghujung sentuh, ialah amalan dalam Islam ni tuan-tuan adalah suatu perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, Allah tidak akan bebankan kita, melainkan sesuai dengan kita punya kapasiti, kemampuan, instruction kita. Allah tak akan bebankan kita. Sebab itulah akhirnya bila sampai di padang mahsyar nanti, apa benda Allah akan tanya kita? Amalan. Allah tak akan tanya kita tentang warna kulit kamu dulu hitam ke putih, bangsa kamu Cina ke Melayu, India ke Kadazan, Dayak ke Iban, kamu tinggal kat mana, negara mana, Malaysia ke Jepun, Australia ke mana kamu ni pangkatnya tinggi besar mana, ada pangkat macam mana. Tak, amal kamu. Soalnya di pada mahsyar, amalan kita banyak ke cukup ataupun kurang ataupun tidak. Itulah penghujung tuan-tuan. Dan benarlah sabdaan Nabi dalam hadis yang terakhir saya buat pada pagi ini, tanpa kupasan, Nabi bersabda kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan di sana berganjak manusia pada mahsyar hingga Allah tanya 4 perkara. 4 benda ini semua amalan. Semua amalan. Umur kemudian dihabiskan. Yang kedua, harta benda, dari mana dapat dan kemudian dihabiskan. Usia kamu, kemudian kamu habiskan. Ilmu kamu, cari ke tidak. Tenaga kamu, keempat, kehabiskan. Semua ini amalan. Berkait usia kita, harta benda kita, ilmu kita dan kekuatan kita, ini semua amalan. Maka amalanlah menjadi fokus utama. Allah akan siasat di padang mahsyar. Maka tuan-tuan, mari kita bersegera.
Jangan kita bersikap talang bermuka dengan Allah Azza wa Jalla. Pilih memilih. Rasa nak buat, rasa malah tidak. Ini bukan akhlak mukmin. Ini akhlak orang munafik, akhlak orang talang bermuka yang mukminnya sentiasa bersegera untuk buat ibadat, beramal kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa keadaan sekalipun. Dalam keletihan, cari kekuatan. Dalam kesempitan, cari keluasan. Dalam kekangan masa, cari masa. Dalam apa situasi, cari kekuatan. Itulah mukmin. Tapi kalau seorang itu tidak mukmin, ada masa pun dia tak peduli, ada waktu pun dia tak kisah, tenaga ada pun tak peduli. Ini bukan mukmin. Ini orang yang hilang kekuatan iman dan taqwa. Kita tak nak macam kita nak, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami rezeki untuk kami terus beriman, beribadat, beramal demi untuk mencapai redha rahmat-Mu ya Allah di hari akhirat. Tuan-tuan, di antara apa yang sebelah semput kepada baginda dalam masa terbatas ini, antara itulah dia. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, itulah yang Nabi sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan saya doakan seluruh kehadiran pada pagi ini dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, dipimpin oleh Allah ke jalan kebaikan, hidup dalam iman dan mati pun dalam keimanan insya-Allah.